Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera to all everyone. Okay, how are you? Okay, apa khabar semua? Hopefully semua sihat-sihat. Alright, teruskan bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan norma baharu, dalam keadaan cabaran pandemik COVID-19. Okey, pada kali ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk baharu, iaitu tajuk Solution of Triangle. Alright, dalam chapter ini kita akan lihat dua rule. Okay, kita akan lihat dua rule, iaitu untuk rule sine rule and cosine rule. And then kita akan lihat juga ada case-case yang di mana triangle tu kita ada samar-samar sikit, ambiguous. So kita kena selesaikan mengikut teknik yang tertentu. Dan the last subtopic in this chapter is how to find the area of triangle. Kita kena cari bagaimana kita nak cari luas sesuatu segitiga. Baik, kita lihat dulu sine rule ataupun sin rule. Alright, kaedah sine lah maksudnya. Okay, kita kena verify what is the sine rule and how to use it. How to use the sine rule. Okay, take a look this triangle. This triangle. Okay, take a look this triangle. We are given triangle ABDC, and then the length of AB ni kita wakilkan dia sebagai huruf C, small letter C. Panjang AC, small letter B. Panjang AD, small letter H. Panjang BDC, small letter A. Okay, kita lihat dulu triangle yang this one. Okay, triangle this one. Triangle yang pertama. Okay, kita lihat triangle yang pertama. How to find the sine. Contoh, kalau kita nak cari, contoh kita nak cari sine rule untuk yang theta B ni ya. Saya ambil contoh theta B ni. Okay, theta B adalah H. Alright, kamu kena ingat ni. Okay, H. Okay, H. Okay, yang bertentangan. Okay, divide dengan in this case we consider this triangle is 90 degree ya, 90 degree, and then dia pun 90 degree. Okay, so sin theta B ni, sudut B sama dengan opposite H, iaitu H divide dengan dia punya hypotenuse. Okay, ni hypotenuse dia lah. So maka H sama dengan C panjang C sin B. Okay, untuk yang triangle kedua pun sama. Triangle kedua. Okay, katakanlah kita nak cari, katakan kita diberi angle C ni. Okay, angle C. Di sini angle C. Okay, maka sin C
sama dengan H. Okay, yang opposite divide by B. B is hypotenuse. Alright, because this pada sudut D ni kita katakan dia sebagai 90 degree lah. So panjang H sama dengan B sin C. Bila kita compare antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu tadi, okay, H1 dengan H2, right? Okay, maka B sin C sama dengan C sin B. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk this one lah, B sin B over B sama dengan sin C over C. Ataupun dalam bentuk gini. Alright, okay, kita tengok lagi ni satu triangle segitiga. Contoh kita lihat, kita ambil ini adalah triangle yang pertama. Okay, ini triangle pertama. Okay, kita diberi, contohlah kita diberi sini angle A. Right. Okay. So, sin A, okay. Sin A adalah T, right? T sebab dia opposite bertentangan dengan T, angle bertentangan dengan panjang BE ni, ataupun kita wakilkan dalam huruf T, divide by C. Okay, kita anggap di sini adalah 90 degree lah. Okay. Untuk triangle yang kedua sama juga. Okay. Okay, ni 90 degree. Kita diberi contohlah, kita diberi sin theta pada sudut C ini. Okay, maka sin C sama dengan T. Okay, opposite divide dengan hypotenuse lah. This one A, hypotenuse dia. So sama juga kita compare equation 1 and 2. We get sin A over A sama dengan sin C over C. So we can show, from that we can say that from the first solution we know that this equation, from the second solution, from the second triangle, okay, we know that this one, and kita boleh katakan for the whole sine rule, okay, for the whole sine rule, we can say that sin A over A sama dengan sin B over B sama dengan sin C over C. Okay, contoh soalan, right? Even pun dia bukan 90 degree, alright, triangle bukan dalam bentuk 90 degree, okay, we can solve this triangle menggunakan sine rule. Okay, contoh, the diagram above show a triangle ABC. Calculate the length of BC. Kita kena cari this one, length this one, dengan length AC. Okay. First step, kita kena tentukan dahulu
angle yang tidak diberilah. So dalam case ini angle C tidak diberi. Untuk seperti mana kita tahu dalam satu segitiga yang tertutup, jumlah sudutnya adalah 180 degree ya. 180 degree. Maka sebab itu kita boleh katakan sudut C ni adalah 180 tolak dengan sudut A tolak dengan sudut B. Kita akan dapat 80 darjah ataupun 80 degree. Alright, kita nak cari apa tadi? Panjang BC. Kita cari ini. Alright, kita cari ini. Maka sebab itu kita boleh katakan kita ambil tadi formula. Okey, panjang BC. Okey, kita tulis panjang BC divide by dengan this one. BC, kita tengok sudut yang bertentangan dengan panjang tersebut. Okey, kita ambil. So, BC divide by dengan sin 60 degree lah. Alright, sin 60 degree. So, dia bertentangan dengan panjang BC. Kita diberi panjang AB 5. Okey, maka sebab itu kita kena gunakan sudut C. Okey. So 5 divide by sin 80 tadi yang kita dapat. Okey. So kita dapatlah panjang BC iaitu 5 sin 60 divide dengan sin 80. Tekan kalkulator, 5 sin 60 divide by sin 80. Pastikan kalkulator dalam bentuk mod degree D. Alright. Untuk panjang AC pula, kita nak cari panjang dia ni kan. Kita dah dapat sini 80 degree. Okey, sini panjang 4 berapa tadi? Plus 4.39. Right. Kalau kita nak cari panjang AC ini, okey, panjang AC, okey, panjang AC, okey, apa sudut yang bertentangan dengan dia adalah sin 40, iaitu sudut B. Sudut yang bertentangan. Sin 40 sama dengan 5. Kita boleh ambil yang ini ataupun kita boleh ambil ini. Saya lebih suka ambil yang inilah. 5 divide by dengan sin 80 ataupun kita boleh guna 4.39 pun boleh. Divide by dengan sin 60 yang bertentangan. 60 degree, sin 60. Right. So, panjang, sorry, bukan AC ya, BC. Salah ni, BC ya. Sorry, BC sama dengan 5 sin 40 divide by sin 80. Kita akan dapat 3.26. Okey, untuk example kedua ini sama juga. Okey, kita diberi sudut C, kita diberi panjang BC dengan panjang AB. Yang kita tidak diberi adalah panjang AC, sudut A dengan sudut B. Okey, kita kena calculate sudut A. Kita kena cari sudut A dengan panjang AC. Alright. Tapi dua sudut kita tidak ketahui kan. So maknanya kita tidak boleh straight to the point dapatkan nilai sudut tersebut lah. Sebab kita hanya diberi satu sudut sahaja. So tak boleh. So kita kena pakai sine rule. Using the sine rule pakai sine rule yang mana kita diberi, okay, saya lukis balik kat sini.
Ini adalah 135. Ini 8, 12. Sini 8. Sini 12. This one A, ini B, ini C. Alright. So, kita dapat di sini yang diberilah kan. So, sin 135 divide by 12 equals to, kita nak cari angle A kan, this one, sin angle divide by, kita tahu panjang BC adalah 8. Alright. So sin theta sama dengan 8 sin 135 divide by 12. So we get this one 0.47. Macam mana kita nak cari degree dia? So tekan calculator, kita bawa sin ni ke sebelah kanan, from left to right. So dia jadi inverse sin. Inverse sin, tekan calculator, shift sin 0.47, we get around 28 or 29 lah. 29 degree. Okay, kita dah dapat satu angle, maka satu lagi angle adalah kita tolakkan sahaja 180, tolak 125, tolak around 29, kita dapat dalam 28 di bulan 16 atau 17 degree lah. So we calculate so nak cari panjang AC, alright, yang AC, okay. Ini kita tahu 135. Mana lagi tadi? BC. Ini 17 lah, lebih kurang. Berapa? Sorry. Yes, 29. Sini 29. Right. Cari theta ni, theta B, kita dapat 17. 180 tolak 135 tolak lebih kurang 29 lah. Ataupun 28, sorry. 28. So we get around 16 or 17 lah. Sorry, 28 lah sini. So ini around 17 lah ataupun 16. So using a sine rule, okay. Ingat balik sine rule yang mana kita nak cari ini A, ini B, diberi kan, ini C. Kita nak cari ini AC. So kita tahu dapat angle dia tadi. So AC, panjang AC divide by angle ni. Angle yang bertentangan dengan panjang AC itu adalah sin 17. Oh, 16 lah, lebih kurang lah. 16 divide by kita pakai semula ni panjang AB, divide by sin 135.
yang mana panjang AB ni adalah 12. So, kita dapat AC sama dengan lebih kurang 4.9 cm or 5 cm lah. Okey, ini untuk kes yang ambiguous ataupun samar-samar. Okey. Kita diberi satu segitiga. Okey. Yang mana segitiga tu panjang A ni, panjang A di sini lebih kurang dari kurang daripada B ni. Alright. So maka tu dia ada two possible triangle that can be constructed lah. So satu sini triangle pertama, triangle kedua. Okay, kita tengok example. Okay, kita dah ada dapat. Okay, panjang, kita lihat panjang BC ni kurang daripada panjang AB. Alright, sama dengan tadilah ini. Okay, so kita kena solve triangle ni. Kita kena cari sudut B, sudut C, panjang B, panjang AC. Okay. To solve the triangle, we have to find sudut B, okay, sudut C, and the length of AC. The length semua ni lah. Seperti saya katakan tadi. There are two possible triangle that can be constructed. Okay. So, ini adalah triangle pertama. Ini jadi triangle kedua. Alright. So, kita nak cari sudut C ni. Macam mana kita nak cari sudut C? Okay. Kita tahu sudut C, okay, menggunakan sine rule, sudut C divide by yang bertentangan sini adalah 14 lah. Panjang AB iaitu 14 cm. Divide sama dengan, okay, kita ada satu sudut diberi iaitu 28. So, sudut iaitu sudut A. Sudut A divide dengan panjang BC. So, dia bertentangan dengan sudut A. So, divide dengan 9. So, maka sebab itu, kita akan dapat sudut C adalah lebih kurang 46 degree. Okay. Di sini adalah 46 degree. Untuk mendapatkan sudut panjang AC, okay, kita kena cari dulu sudut B ni. Sudut B, so 180 degree minus dengan 46 minus dengan 28, we get sudut B ni adalah 105. So, we can say that panjang AC sama dengan KAC sama dengan sin, berapa sudut dia? 105. 105 divide dengan kita dah boleh ambil 9 divide dengan yang bertentangan dia adalah sudut A iaitu sin 28. We get AC sama dengan 18.5 cm. Itu untuk sine rule. Okay. Untuk cosine rule, okay, cosine rule kita ada satu segitiga iaitu cos B sama dengan XC. So, kita sini cos B X
C. Okay. Kita dalam kes ini sudut D ini adalah right angle. So kalau cos dia sama dengan adjacent. Kalau you all ingatlah adjacent ataupun bersebelahan divide dengan hypotenuse. Okay, hypotenuse. So kita tahu hypotenuse adalah C square sama dengan remember that hypotenuse C square sama dengan X square plus H square. So we solve this one. Masukkan 1 into 2, alright. We get this one, equation 3. So maka oleh itu untuk cos rule, we can say that A square sama dengan B square plus C square minus 2BC cos A, ataupun B square sama dengan A square plus C square minus 2AC cos B ataupun C the power of 2 equals to A the power of 2 plus B the power of 2 minus 2AB cos C. Okay, kita tengok example 1 ni. Example 1, calculate the length of AC. Okay, kita nak cari length AC ni in cm for the triangle above. Okay. Okay, dalam kes ini kita diberi sudut 50 degree, sudut B dengan panjang BC dengan panjang AB. Kita boleh guna cos rule dalam kes ni, iaitu okay, sudut B ni, contoh sini panjang B, ini panjang A, ini panjang C. Kenapa saya labelkan B ni? Sebab lebih senang saya labelkan yang mana sudut tu bertentangan dengan panjang tersebut. So kalau dalam kes ni, kalau sudut dia dekat sini B, maka yang bertentangannya adalah panjang AC. Saya labelkan dia dalam small letter B. Sama juga dengan contoh sudut sini A, yang bertentangannya adalah panjang BC. Saya buat small letter A. Itu dengan C. So mengikut formula yang diberi, this one, 3 formula ni boleh guna mana satu. Okay, salah satulah. So B square sama dengan A square plus C square minus 2AC cos B. Okay, B square di sini X lah kan. Okay, saya gantikan X sama dengan A square. A square di sini adalah this one, 4. 4 plus C square 7 minus 2 multiply 4 multiply 7 cos B. Cos B adalah cos 50 degree. So we get the answer X square sama dengan 29 cm. X, okay, we square root kan, get this one, around 5.3 or 5.4 cm lah. Okay, ini example kedua, calculate angle, this one. Okay, soalan ni dia bagi semua panjang tapi tidak ada angle. Tiga-tiga angle tak diberi. So boleh juga guna cos rule. Okay, ya betul. Cos rule. Yang mana kita manipulate saja sini equation ini, alright? Manipulate. Kita nak cari cos A kan. So
So kita ambil inilah, ini. Okay, cos A sama dengan B square plus C square minus A square divide by 2BC. Yang mana, okay, sini angle A, sudut A, panjang BC ni mewakili A lah. Angle B, dia mewakili panjang BC. Angle C, dia mewakili panjang AB, C. So, just masukkan nilai. Kita akan dapat sudut A adalah 75.52. Okey, seterusnya adalah bagaimana kita nak cari area of triangle ataupun keluasan segitiga. Okay, the formula for area of triangle, that is 1/2 time base time dengan height dia, okay, can only be used in situation where there is a right angle triangle. In the situation that the triangle is not a right angle triangle, we cannot use this formula. Okay, maknanya 1/2 darab dengan base darab dengan height ni, tapak darab dengan tinggi, okay, hanya valid untuk triangle yang salah satunya adalah 90 degree ini. So ini adalah base. Ini height. Okay, we can say that dia punya area 1/2 darab dengan this one lah. Ini area dia. Untuk yang bukan segitiga, contoh segitiga yang tidak ada right angle, contoh begini, semuanya adalah certain angle, ada angle tertentu, dia tidak, salah satunya tidak ada right angle ataupun sudut yang 90 darjah. Okay, we cannot use this formula. Okay, alright. Okay, kita pertimbangkan. Ini angle yang inilah, tidak ada 90 degree. Okay, kita tahu sin C sama dengan H divide by B. Maksudnya angle sini, okay, sin C sama dengan hypotenuse divide by dia punya, opposite H adalah panjang H ni divide dengan panjang AC or B, iaitu hypotenuse dia lah. Untuk sin A pula adalah H, right, sin A AB. Maka area
Okay, sin A sama dengan HAB, maka luas di sini adalah 1/2 darab dengan A darab dengan H. Ini adalah formula area untuk triangle. Okay, substitute formula 1 into formula 3 ini. Formula 1 ini, H sama dengan B sin C. Okay, masukkan ke dalam area sini. Equation 3. Kita akan dapat 1/2 AB sin C. Substitute from equation 2 into equation 3. Kita akan dapat area-nya adalah 1/2 AC sin B. Maka dengan itu kita boleh this area semua. Okay. This formula can be used to find the area all of types of triangle as long as there is enough information given. Ini formula boleh guna mana-mana triangle lah. Okay, yang area yang pertama yang tadi tu 1/2 darab base darab height itu hanya untuk triangle yang 90 degree. Okay, untuk this one boleh guna untuk all types of triangle as long as there is enough information given. The sine of an angle is multiplied by the length of line that joining to form the angle. For example, sine A is multiplied by AB, right? Then AC that are the lines that joining to form the angle A. Okay, kita tengok example lah. Baru kita faham. Example 1, calculate the area of a triangle above. Okay, kita nak cari area dia kan. So, kita dibagi satu angle. Okay. Alright. So, katakan ini angle C lah. Ini C. Ini A. Ini B. Okay, 1/2 AB sin C. So, just masukkan sahaja nilai itu. 1/2, right? 1/2. Sorry ya. Typo. 1/2. Darab dengan multiply by 7. 4 and sin 40 degree. We get the area of 9 cm square. Okay, untuk example 2. Diagram above show a triangle ABC. Alright. Triangle, ada triangle yang besar ABC. WAC sama dengan 8. Diberi 8. And angle C adalah 32. This one. Point D lies on straight line BC. Okay, point D diberi adalah pada titik B, straight line BC lah, line BC. And ADB sama dengan ADB, sudut D 70 degree. Calculate the length in cm of CD, area in cm square of ADC, C the area in cm square of triangle ABC, then the length in cm of AB. Okay, satu kita cari dulu CD. Cari panjang CD. Cari area ADC. ADC, triangle ini. Area dengan area okay, area
Area this one. ABD. Panjang AB. Kita kena cari. Okay, panjang AB. Okay. First one, kita nak cari apa tadi? Panjang CD kan? Kita cari CD sini. Okay. Panjang CD. Okay. Kita cari dulu di sudut ADC ni. Kita cari dulu satu sudut sini, iaitu sini adalah 110. Macam mana? Sebab 180, okay, divide minus dengan 70. Sudut ADB. Okay, kita dapat 110 untuk sudut ADC. Okay, kita kena ingat dalam satu straight line. Okay, bila salah satu tu adalah diberi nilai, maka straight line ini jumlah degree-nya adalah 180, maka satu sudut lagi 180 minus dengan 70, kita dapat 110. Untuk sudut A pula, cari dulu. Semua kena cari dulu, sudut kena cari. So, di sini kita tahu dalam satu segitiga tertutup, dia punya dalam satu segitiga tertutup, jumlah sudut adalah 180, maka sudut A 180 minus sudut D minus lagi dengan sudut C. So we get sudut A lah, iaitu 38 degree. Alright, kita dah dapat sini 38. Okey, kita boleh guna sine rule ke ataupun cos rule sebenarnya. Mana-mana. Tapi yang mudah kita guna sine rule lah. Sebab kalau sine rule, dia tak melibatkan formula yang panjang. Dia simple formula. So, untuk sine rule, cari apa tadi? CD kan? Cari ni, angle ni. Cari panjang CD ni. Okey, panjang CD. Kita cari panjang CD. Right. Panjang CD, dia punya yang bertentangan dengan angle yang bertentangan dengan panjang CD ni adalah 38. So maka itu kita tulis CD divide dengan over sin 38. That's why lah kita kena cari sudut ni dulu tadi. Dan sama dengan kita diberi satu panjang AC iaitu 8. Panjang AC 8, sudut yang bertentangan dengan panjang AC ni adalah sudut D. Maka 8, okay, bahagi dengan sin 110 lah. Sama dengan CD, panjang CD dibahagi dengan sin 38. So, maka panjang CD adalah 5.2. Okay. Kita cari keluasan untuk segitiga ADC. Okey. Keluasan untuk segitiga ADC. Kita sudah tahu di sini tadi berapa? CD 5.2. Saya tulis balik 5.2. Degree di sini adalah 110. Okey. Di sini adalah berapa tadi kita dapat? 38. Okey, 38. Okey. Kita nak cari segitiga ADC. Maka sebab itu kita buat formula 1/2
kalau kita ambil sin 32, okey. Contoh kita ambil sin 32. Okey, kita kena darab dengan 8 dengan 5.2 sebab dia bersebelahan dengan 30 degree ni lah. 8 dengan 5.2. Kalau kita ambil contoh, kita boleh juga ambil 1/2. Kalau kita ambil sin, okay, refer to formula, sin, katakanlah kita ambil sin 110, kita kena darab dengan 5.2 dengan panjang AD. AD kita tidak tahu kan, panjang AD ni kita belum tahu. Kita hanya tahu panjang AC dengan panjang CD. So ini kita tak boleh guna untuk cari area triangle ADC. Kita hanya boleh guna this one. Okay. Okay, untuk area ABC, alright, kita cari, kita dapat tadi tadi 110 38. Sini 110. Ini 38 kan? Alright. Panjang CD tadi berapa? Ada dapat 5.2. Okey, 5.2. 5.2. Nak cari ABC. Maksudnya triangle yang besar ni. Right? So 1/2 sorry. 1/2. Okay. Kita tahu panjang keseluruhan BDC ni adalah 15.2, iaitu 10. Okay, 10 plus dengan 5.2 plus 5.2. Right, sekali kita gunakan sin 32 di sini. Darab 1/2 darab dengan 8. Okay. Darab dengan 15.2 sin 32. Maka kita akan dapat area of ABC adalah 32 cm square. Untuk dapatkan panjang AB ni pula, okay, panjang AB ni, alright, kita kena guna cosine rule. Kenapa? Sebab dia lebih, kita diberi information yang lengkap. Okay, kalau kita nak cari nilai AB ni, okay, AB tadi, kalau menggunakan cosine rule mana? Cosine rule ni, A square B square plus C square minus 2
Okay, contoh AB square sama dengan AB square sama dengan AC square plus BC square minus 2AC times BC cos C. Alright. Okay, masukkan nilai. Okay, this one BC square 15.2 plus dengan length of AC 8 minus 2 BC AC cos C. So that's why kita dapat AB sama dengan 9.4. Okay, itu adalah serba sedikit mengenai tajuk solution of triangle yang mana kita dah cover untuk dua rules, iaitu sine rule dengan cosine rule. And after that we solve the triangle problem, yang mana kita cari dia punya keluasan ataupun area of triangle. Okay, setakat itu saja video saya pada kali ini. Alright, you all diminta untuk study berkenaan solution of triangle ini melalui video dahulu, dan pada hari Rabu, iaitu kalau tak silap saya pada berapa tu 3 Disember nanti kita akan ada kelas sekali lagi, bermula pada 9 pagi hari Rabu, 1 jam saja, 9 pagi hingga 10 pagi, untuk kita ulang kaji berkenaan tajuk ini. Kalau ada siapa yang tidak faham berkenaan dengan slide, boleh ajukan soalan. Kita akan bincang bersama-sama. Alright. Okay, dengan itu, okay, saya minta semua study dahulu video ini. Right. Nanti pada 2 hari bulan Rabu pukul 9 pagi hingga 10 pagi kita akan ada kelas seperti biasa. Okay, link untuk Google Meet saya akan agihkan selepas ini. Okay, kelas, stay safe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Goodbye.